Oh, saya tak record tadi. Okey, tak apa. Dapat Tengok. Pertama, sukuan mana? Sin 325. 325 maksudnya dia lebih pada 270. Jadi dia duduk pada sukuan keempat. Sukuan keempat, sifat untuk sin apa? Sin sifatnya bersifat negatif. Sifat dia kan? Okey, apa sudut rujukan sepadan dia? Formula untuk sukuan keempat apa? Sukuan keempat alfa sama dengan apa 360 darjah tolak dengan theta. Alfa kita siapa? Soalan. 325 darjah sama dengan 360 tolak dengan theta. Theta apa? Sudut rujukan sepadan. Jadi kita dapatkan jawapan kita yang ini tukar tempat. Negatif pergi ke sini akan jadi positif. Yang positif pergi ke sini akan tukar jadi negatif. Dia tukar tempat. Jadi kita akan dapat jawapan theta kita sama juga dengan 35 darjah. Jadi kaitan kita apa? Sin 325 darjah sama dengan sifat dia apa? Negatif sin 35 darjah. Okey? Tekan kalkulator dapat jawapan dia lah. Cuma dalam objektif masalah dia kalau dia bagi jawapan dalam bentuk macam ni. Itu saja problem dia. Dah try sampai nombor 4. Ui, laju Safwan. Sabar. Relax. Okey, lepas ni kita laju sikit lah. Boleh ya, pelan-pelan. Okey, kita tengok. Saya ambil terus. Sebab Safwan laju sangat, kita pun kejar Safwan lah, kesian dia. Saya lompat pergi tengok. Apa jadi kalau kita buat F. Terus F, cuba F. F tan 135 darjah. Cuba tengok. Yang penting apa? Macam mana nak dapatkan sudut rujukan sepadan. Cuba. Isyraq hilang. Dapat? Tan 135. Sukuan mana? Sukuan kedua. Sukuan kedua. Duduk sukuan kedua sini kan. Kurang pada 180. Sukuan kedua tan bersifat apa? Sini sin dia positif. Jadi sini tan dia sifat negatif. Tan sifat negatif. Jadi formula kita kat sini adalah alfa sama dengan 180 tolak theta. Ini tak ada masalah lah. Jadi kita masuk 135 sama dengan 180 tolak theta. Negatif tukar tempat. Positif 180 ni pergi tolak 135. Dapat jawapan kita sudut sepadan dia adalah 45 darjah. Ini jawapan kita. Tan 135 darjah sama juga dengan sifat dia negatif tan 45 darjah. Kalau kamu tekan kalkulator, kamu kena dapat nilai yang sama. Itu maksud soalan ni ya. Okey. Boleh? Sekarang kita pergi dekat seterusnya, bahagian seterusnya.
Dah, boleh? Padam kan? Okey. Yang ini namanya kamu kena tahu pasal sudut istimewa. Sudut istimewa adalah sudut yang wajib pelajar ketahui. Kan? Apa sudut yang wajib? Yang pertama, yang patut kamu hafal, iaitu pertama, sin 30 sama dengan 1/2. Sin 30 sama dengan 1/2. Ini yang pertama. Yang kedua yang kamu wajib ketahui adalah tan 45 sama dengan 1. Okey, bagi saya yang wajib 2 ekor ni saja. 2 ni kalau kamu hafal, banyak sudut lain kamu akan dapat. 2 ni je penting. Okey, daripada 2 ni kita akan pecah kepada banyak sudut. Contoh kat sini, hafal ni sin 30 sama dengan 1/2. Bila kita pecahkan, kita buat satu segitiga bersudut tegak. Bersudut tegak, segitiga, kita letak sudut sini 30 darjah. Ini bersudut tegak. Okey? Apa formula sin? Sin maksudnya apa? Opposite per dengan hypotenuse. Mana opposite kita? Sini. Jadi kalau kita letak sini 1, sini 2, maka bawah ni kita kena kira, boleh dikira dengan menggunakan Pythagoras theorem. Okey? Boleh tekankan kita kena guna ni pakai Pythagoras theorem. Bila Pythagoras theorem kat sini, yang ini kita akan gunakan apa formula Pythagoras theorem? Punca kuasa 2 hypotenuse 2 kuasa 2 tolak dengan 1 kuasa 2. Dapat jawapan kat sini punca kuasa 2 3. Yang ni kamu kena ingat. Yang ni langkah pertama apa? Nombor 1 kamu kena lengkapkan segitiga. Lengkapkan segitiga. Daripada segitiga ni lengkap macam-macam dapat. Kenapa saya kata macam-macam dapat? Kalau sini sudut 30, lawan dia sini sudut dia mesti apa? 60. Jadi segitiga ni saja kita dah boleh dapat jawapan untuk apa-apa soalan pasal sudut 30 dan sudut 60. Guna segitiga ni je cukup. Nampak? Okey? Jom kita tengok apa cerita. Kenapa saya kata macam tu? Okey, yang pertama, apakah sin 30 yang kita hafal? Opposite bahagi dengan hypotenuse 1/2. Apa jawapan untuk cos 30? Cos 30 apa? Bersebelahan bahagi dengan hypotenuse. Jadi kita akan dapat jawapan kita punca kuasa 2 3 set 3 per dengan 2. Macam ni je jawapan. Sebab tu dalam apa exam kamu ada jawapan tekan dapat macam ni. Lepas tu kamu akan tahu sudut istimewa ni. Nampak? Kalau pakai kalkulator yang baru ada jawapan dia macam ni ada. Kalkulator kalau pakai kalkulator hitam macam saya punya tu, dia bagi point semua. Nampak? Bagi point semua tapi jawapan ABC macam ni. Pening juga cerita dia. Okey? Apa tan 30? Tengok tan 30. Tan 30. Apa formula untuk tan? Towa. Opposite bahagi dengan bersebelahan. 1 per punca kuasa 3. Yang ini masalah. Yang ini masalah untuk pelajar SPM KSSM. Problem. Kenapa? Tengok situ. Yang ni. Fokus kita kat sini. Sebab dalam exam kamu, kadang-kadang bila dia bagi jawapan, dia 1 per punca kuasa 3 ni, dia tak boleh dalam silibus kamu. Dia tak boleh cert kat bawah. Cert tu mesti duduk kat atas. Dia tak boleh kat bawah. Jadi macam mana dapat? Cikgu macam mana? Kenapa jawapan objektif tak ada? Kamu pun pening. Kan? Kalau kamu pening, kamu tekan je kalkulator benda ni. Lepas itu setiap jawapan objektif tu kau tekan kalkulator semua. Itu satu sejarah yang mudah lah. Satu lagi kena pandai. Macam mana kita nak hilangkan cert ni? Kan? Untuk pelajar yang ambil AdMed, dia boleh buat. Masalah soalan ni ada dalam Med. Nampak? Ada dalam matematik. Tapi pelajar ramai tak ambil AdMed. Dia sangkut. Kan? Jadi saya ajar kamu, maksudnya tan 30 kalau ada cert kat bawah,
Nak hilangkan cert ni, satu cara dia, kita darab dengan diri dia sendiri. Ni, darab dengan dia. Darab dengan dia. Darab dengan dia. Nampak? Darab macam ni. Kalau kat bawah ni cert 5 lah macam tu cerita dia. Nak hilangkan dia. Ini berlaku bila? Kalau jawapan objektif tak ada. Kalau ada tak ada masalah. Tak payah pening lah. Kalau tak ada. Okay? Macam mana nak hilang dia? Jadi jawapan kat sini kita akan dapat cert 3 darab cert 3. Dia akan jadi cert 3 kuasa 2. Ni sama dengan punca kuasa 3 kuasa 2. Kuasa 2 dengan punca mati. Yang tinggal 3 saja. Macam tu. Okay? Yang atas 1 darab cert 3. Jawapan kita adalah cert 3. Sebab tu kalau kamu tengok jawapan, tiba-tiba contoh macam ni soalan. Dia tanya, apakah jawapan bagi tan 30? Dia bagi A, B, C. Kamu cari tak ada. Dia bagi ni A, ni B, ni C. Lepas tu ada satu lagi D. Jawapan dia sebenarnya yang ni. Like A, B, C kamu cari tak jumpa. Sebab kamu tahu jawapan yang ni. Nampak? Bukan tak payah. Yang ini dengan ini sebenarnya nilai dia adalah nilai yang sama. Yang ni kena tahu. Kan? Okey? Dia kena tahu cerita dia. Biasanya inilah cerita dia untuk mendapatkan kita panggil dia menghilangkan cert ke bawah. Nama dia dalam matematik kita panggil dia rationalized cert. Kan? Rationalized cert ataupun bahasa Melayu dia menisbahkan penyebut kat bawah ni. Okey? Ini kena ambil lah sebagai, kalau mat jarang soalan ni. Ini sebagai pengetahuan asas je. Jadi kat sini, saya tambah kat sini, tan 30 kadang-kadang ditulis sebagai cert 3 per cert 3. Dalam buku teks pun kamu akan jumpa pelik. Kamu pun tengok macam mana dapat ni. Kamu pun pening. Itu cara dia tadi lah. Okay. Ini untuk 30. Macam mana cerita untuk 60? Okay, kita perhatikan 60 kan. Untuk 60. Apa sin 60? Apakah cos 60? Apakah tan 60? Okey. Mana 60? Okay, kita tengok mana 60. 60 kat sini. Bila kita tengok pada sudut 60, dia akan jadi apa? Depan ni, ini akan jadi dia punya opposite. Ini O dia. Okey. Yang ini tetap dia punya hypotenuse. Tapi yang ini akan jadi dia punya bersebelahan. Dia terbalik dengan 30. Kan? Jadi kalau sin kita O bahagi H, jawapan kita O bahagi H, sin kita akan jadi punca kuasa 3 per 2. Nampak? O H. Cos pula 60. Cos adalah apa? Bersebelahan hypotenuse. Cos dia akan jadi 1 per 2. Okay. Tan 60. Tan 60 akan jadi apa? Bertentangan bahagi dengan bersebelahan. Jadi, 3 per 1. Saya tak tulislah per 1. Itu je jawapan dia. Benda ni kita panggil dia sudut-sudut yang istimewa. Okay. Ini cerita pasal apa? Cerita pasal sudut 30 dan 60. Jadi, kamu kena hafal satu benda ni je. Sin 30, kita akan dapat 30, 60. Okay, ini untuk pelajar matematik. Untuk pelajar yang ambil matematik tambahan sekali, daripada 30 ni boleh jadi 15. Dia boleh bahagi 2. Nampak? Dia boleh jadi 15. Daripada 15, dia boleh jadi apa lagi? 45 campur 15, 60. Okey, 15, 30, 60. Itu je lah. 90. Okey, tak banyak lah. Macam tu lebih kurang lah. Untuk cerita tambahan tak banyak kan. Banyak pakai kalkulator sekarang ni. Okey. Ni boleh ambil? Dah ambil dah? Jadi yang penting apa? Lengkapkan segi 3. Okey, kita tengok macam mana saya nak lengkapkan segi 3 untuk 45 darjah pula. Okey. Sebab kat sini 45 darjah macam mana? Sama tak cerita dia? Kita buat satu segi 3. Kita letak sini 45 darjah. Okey, bila letak 45 darjah, apa formula untuk tan? Tan formula dia adalah TOA. Jadi 1 maksudnya apa? 1 per 1. Jadi opposite dia sini depan dia. Opposite depan 1, adjacent dia pun 1. Yang tak ada apa? Hypotenuse. Macam mana nak cari hypotenuse? Kena guna Pythagoras
teorem. Apa formula Pythagoras teorem kat sini? Punca kuasa 2 campur 1 kuasa 2 campur 1 kuasa 2 dapat punca kuasa 2, 2. Nampak? Daripada sini formula dia, kita boleh dapat cerita pasal siapakah sin 45, siapakah cos 45 dan siapakah tan 45. Yang kita hafal, yang ini je satu. Nampak? Siapakah sin 45? Sin 45, apa sin? Sin adalah bertentangan bahagi dengan hipotenus. Ini sama dengan 1/2. Ini jadi problem macam tadi sama. Nanti kita boleh nisbahkan, rationalizekan dia. Cos 45 bersebelahan hipotenus sama. Okey, katakan dalam jawapan kamu tak ada 1/2. Jadi kita kena jadikan dia, menisbahkan penyebut dia 1/2 darab dengan apa? Set 2. Okey, sama macam tadi. Set jumpa set mati tinggal 2. Jawapan kita adalah set 2/2. Untuk apa? Sin dan cos 45. Okey? Boleh? Ini basic ni asasnya. Jadi nombor yang paling basic cerita dia hanyalah pasal 30 dan 45 dan 60. Tapi sebenarnya 60 tak payah hafal, tak apa. Yang penting apa? Dapat 30, dapatlah 60. Okey? Sepadam. Boleh faham ke ni? Ni ramai sebenarnya topik ni tak sampai lagi ni. Jauh dah bab 6. Saya tak boleh tunggu. Sebab nanti kita kena buat ulang kaji sikit. Jom ikut sama-sama buat sama buat insya-Allah boleh kot. Kalau kita buat sama-sama. Soalan nombor 1A A. Soalan ni kalau kamu tekan kalkulator terus memang ada setengah kalkulator dapat terus Okey. Sebab tu soalan dia cari nilai setiap yang berikut tanpa menggunakan kalkulator. Bila dia kata tanpa menggunakan kalkulator, bukan tak boleh pakai langsung, boleh pakai. Cuma dia nak tahu jalan kerja tu, kan? Yang pertama dia kata apa? Cari sin 150. Dia macam tadi. Nak buat benda ni, kita kena cari sudut asas. Kan? Jadi yang pertama, sin 150 duduk dekat sukuan mana? Jadi saya tanya. Sukuan mana? Jadi sin 50 duduk dekat sukuan kedua. Bila sukuan kedua, dia tengok sukuan kedua sifat dia positif atau negatif. Sin sukuan kedua sifat dia positif. Okey, lepas tu pergi tengok nombor 3. Apa formula dia? Formula untuk sudut asas ataupun sudut sepadan. Okey, untuk sukuan kedua, formula kita alfa sama dengan 180 tolak dengan theta. Okey, dah dapat macam ni, formula sudut asas maksud kita akan dapat sudut asas. Nombor 4, kita akan dapat sudut asas ataupun sudut sepadan. Sudut sepadan. Saya pakai sudut asas senang aja. Okey, siapa sudut asas? Theta ni sudut asas. Alfa ni apa soalan? Ni 150 darjah sama dengan 180 tolak dengan theta, tukar tempat. Theta sama dengan 180 tolak 150, kita akan dapat 30 darjah. Okey? Kat sini kita dapatlah. Oleh sebab itu, sin 150 sama juga dengan positif, tak ada masalah. Sin 30 darjah. Sin 30 adalah sin nilai yang kita wajib tahu. Hafal tadi yang kita buat tadi Apa? 1/2 siap. Okey, follow buat sama-sama boleh insya-Allah pelan-pelan satu-satu kita buat. Okey? Try. Cuba try B B dia minta apa? Sin
210. Cuba tengok. Cuba buat. Sabar Sapuan. Relax. Boleh? Apa dapat kat sini? First kali, sukuan mana? Sukuan mana? Sin 210. 210 maksudnya dia duduk dekat sukuan yang ketiga. Lebih pada 180. Sukuan ketiga. Sukuan ketiga tempat siapa? 3. T tempat tan. Sin negatif. Dan sifat dia negatif. Apa formula sukuan ketiga? Alfa sama dengan 180 campur theta. Siapa alfa? 200 sama dengan 180 campur theta. Jadi kita akan dapat theta kita positif, jangan pindah dia. 180 ni yang pindah. Jadi theta sama dengan 210 tolak 180 akan dapat 30 darjah. Sama. Nombor dia sama je. Cuma sifat dia. Jadi oleh sebab itu sin 210 sama juga sifat sukuan ketiga sin negatif. Sin 30 darjah. Jawapan kita akan dapat kat sini negatif 1/2. Kamu ambil kalkulator tekan dapat tak sama? Macam tu. Tapi sebab soalan dia kata tanpa menggunakan kalkulator, kita kena tunjuk jalan kerja lah kalau trigonometri. Okey? Kita try tengok. Saya ambil dekat lompat sikit kan. Kita lompat sikit. Kita ambil 210 dah buat kan. Tak ada masalah. Kita ambil G. Kita try G. Soalan G ada 315 kat situ. Sin 315 darjah. Okey, cuba. Boleh Kalau kamu tak faham, kamu tanya je, tak apa. Saya ulang. Kena tanyalah. Okey, tengok apa jawapan untuk sin 315 ni. Formula kita duduk sukuan mana ni? 315. Sukuan keempat. Sukuan keempat. Sin sukuan keempat sifat dia negatif.
Formula sukuan keempat pula, alfa sama dengan 360 tolak theta. Itu formula untuk sukuan keempat. Masukkan 315 sama dengan 360 tolak dengan theta. Ini negatif tukar tempat. Theta sama dengan 360 tolak 315. Kita akan dapat kat sini adalah 45 darjah. Kan? Jadi sin 315 sama juga dengan sifat dia negatif sin 45. Okey. Tiba-tiba sampai kat sini terlupa pula sin apa? 45 darjah. Pergi buat gambar darjah kejap segitiga kalau terlupa. Buat 45 darjah. Yang kena hafal tadi apa? Tan 45 1 1. Yang ini set 2. Kamu hafal je terus. Jadi apa sin? Sin adalah negatif 1 per set 2. Okey? Sebab tu kalau soalan objektif tengok jawapan dia. Kan? Kalau tak ada baru pergi tukar conjugate. Kalau tukar penyebut dia. Kan? Kalau ada ambil terus. Kalau tak ada pergi tukar. Okey? Kalau soalan tu dekat soalan objektif dia bagi perpuluhan, tak payah buat benda ni. Tekan kalkulator terus je. Sin 305 kau tekan kalkulator terus. Kau akan dapat tu jawapan negatif 0 point berapa dapat terus. Okey? Itu contoh soalan yang melibatkan formula ni. Okey? Kita pergi dekat saya terus masuk I. Dia terus ya tengok pelan-pelan. Okey. Kita tengok tadi saya cerita kamu tentang sudut-sudut yang melibatkan sudut 30, 60, 45. Okey. Tapi saya tak cerita kamu tentang sudut yang berada pada paksi. Contoh paksi kita tadi kita belajar di paksi kita. Paksi apa? 0 darjah, satu. 90 darjah. Ini adalah 180 darjah. Ini 270 darjah. Saya tak cerita lagi. Kalau sudut dekat sini macam mana? 360 darjah. Okey, apa sin kosong? Apa sin kosong? Kamu kena ingat cerita dia. Sin 0 darjah sama dengan 0. Itu kena hafal lah. Ini kena hafal. Sin 0 sama dengan 0. Cos 0 sama dengan 1. Cos 0. Betul lah. Cos 0 sama dengan 1. Itu kena hafal. Okey? Ini untuk 0 darjah. Kawan 0 darjah adalah 180. Tak ada masalah 2 ekor ni. Kan? Ini seorang lagi 90 darjah pula. Macam mana 90 darjah? 90 darjah kita tengok sin 90 darjah sama dengan 1. Manakala cos 90 darjah pula sama dengan 0. Dia main-main dua orang ni. Dia suka main tukar-tukar sekarang ni. Ini 0, 1, 1, 0. Okey? Jadi sin 0, 0. Cos 0, 1. Sin 90, 1. Cos, betul lah. Cos 90, 0. Saya pening tengok. Okay? Kalau kamu dah tekan kalkulator, boleh tekan kalkulator. Kamu tekan kalkulator tengok, cek. Bila melibatkan 0, 90 darjah, 180, 270, boleh tekan kalkulator. Tak ada masalah. Okay? Jadi kita boleh tengok. Jadi saya hafal, biasanya saya hafal sin 0, 1. Cos 0, 1. Sin 90, 1. Cos 90, 0. Okay? Yang ni senang kita hafal bila kita lukis graf nanti. Bila kamu lukis graf, senang kamu hafal benda ni. Jadi kalau dia tanya soalan, contoh, dia tanya soalan dia tentang I, tengok I. I dia minta apa? Soalan dia, sin 270. Macam tu. Nampak? Sin 270. Okey? Bila kita buat sin 270, kita tak tahu dia duduk kat mana.
Nampak? Sin 270 kita tahu sifat dia apa? Negatif ke positif. Tapi kita tahu 270 bukan sukuan kedua. Bila bukan sukuan kedua, dekat bawah maksudnya sifat dia adalah negatif. Tapi kita tak tentukan sukuan kedua, ketiga atau empat, tak tahu. Sebab apa? Dia tengah-tengah duduk. Dia duduk tengah-tengah. Bila duduk tengah-tengah, kita boleh pilih mana-mana, sama. Contoh, ada pelajar kata, cikgu saya nak pakai dia sukuan ketiga, boleh? Nak pakai dia sukuan keempat, boleh. Sebab dia duduk tengah-tengah. Sebab ni 270 kat sini. Ini sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga, sukuan keempat. Kalau dia duduk kat sini, maksudnya dua-dua ni dia boleh pakai. Formula dia tak ada masalah. Kan? Jadi formula ni guna untuk apa? Kalau nak dapatkan sudut asas. Contoh, saya tahu sifat dia negatif. Sudut asas formula dia, kalau kamu pakai sukuan ketiga, alfa sama dengan 180 campur theta. 180 campur theta. Ini formula untuk sukuan ketiga tadi. Jadi, alfa kita siapa? 270 sama dengan 180 campur theta. Jadi kita akan dapat theta sama dengan 270 tolak 180. Dapat jawapan kita 90 darjah. Macam tu. Okey. Jadi dapatlah jawapan kita. Oleh sebab itu, sin 270 sama juga dengan sifat dia apa? Negatif sin 90 darjah. Okey, sin 90 kita kena hafal. Jawapan kita 1. Jadi sin 270 sama dengan negatif 1. Tapi sebenarnya kalau soalan tu tanpa menggunakan kalkulator, kena buat jalan kerja. Kalau soalan dia tanya, apakah sin 270? Kau tekan kalkulator teruslah. Tekan kalkulator terus dapat jawapan dia negatif 1. Okey, ini kalau hanya berlaku soalan subjektif je. Kalau jawapan dia kena pakai, samakan dengan sudut asas je. Kalau dia nak nilai terus, tak payah. Pakai kalkulator terus. Boleh buat terus. Okey. Cos 360. Kita try satu lagi. Cos 360 macam mana? Try tengok. Apa jadi kalau cos 360? Okey, sama juga. 360, dia sama dengan apa? Dia sama boleh pakai, kita boleh pakai sukuan mana? Sukuan keempat boleh pakai. Sukuan keempat. Sukuan ke-1, kalau pakai sukuan 1 susah juga sebab dapat 360 balik. Kita kena pakai sukuan keempat. 360 lebih susah pakai sukuan keempat. Jadi formula kita apa? Sukuan keempat. Cos sifat dia positif. Sukuan keempat positif. Formula kita alfa sama dengan 360 tolak theta. Dapatlah. Theta kita sama dengan 360 tolak alfa. Tolak alfa adalah 360. Dapat sama dengan 0 darjah. Jadi cerita kita kat sini adalah cos 360 sama juga dengan cos 0 darjah. Apa cos 0? Cos 0 sama juga dengan 1. Lepas tu kalau kamu tekan kalkulator, cos 360 sama juga dengan 1. Ambil kalkulator tekan. Okey. Sebenarnya dia dah terlajak ni. Sebenarnya dia dah jauh. Sepatutnya saya target sampai 4 ya. Ini dah sampai nombor 5 dah. Okey. Dia jauh sikit. Sebenarnya kalau tengok soalan, sebenarnya soalan-soalan yang saya tengok dalam kamu punya syllabus, matematik sebenarnya, dia lagi susah daripada trigonometri matematik tambahan. Lagi susah. Tapi belajar susah. Tapi bila kamu tengok soalan exam dia semua, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Apalagi tengok past question, kamu akan tengok soalan macam ni sikit je keluar. Biasanya dia akan tanya apa? Tadi bulatan unit. Lepas tu sudut istimewa tu dia tanya. Tapi dia tak tanyalah macam benda yang pelik-pelik yang contoh macam kena selesaikan persamaan, tak ada. Sebab trigonometri biasanya untuk syllabus kamu, saya target dia hanya melibatkan cantuman dengan topik lain. Cantuman dengan topik lain maksudnya dia ada cantuman dengan topik apa? Sudut dongak, sudut tunduk, ada bearing, ada cantum-cantum tu dengan topik lain. Okey?
Sekarang jom kita tengok cerita dia untuk soalan nombor 5 kejap. Sentuh nombor 5 sikit je. Nanti kita stop dah. Nombor 5, kita sentuh nombor 5. Diberi, kat sini dia bagi kan, sudut asas. Yang dia bagi ni adalah semua adalah sudut asas. Apa sudut asas? Dia bagi kat situ sin 30, memang kita hafal. 0.5. Kemudian dia bagi apa? Cos 68 sama dengan 0.37 dia bagi. Kemudian dia bagi tan 56 sama dengan 1.48. Ni yang diberi. Soalan dia, tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai bagi setiap berikut. Nombor 5A. Soalan dia bagi kat situ 3 cos 248 tolak 2 tan 236. Okey, jadi yang langkah pertama, kita kena dapatkan dulu dia orang ni punya sudut asas. 248, siapa sudut asas dia? Okey, jadi saya dapatkan sudut asas untuk 248. 248 darjah. Kan? 248 darjah duduk kat mana? Dia duduk dekat sukuan ketiga. Dia kurang pada 200, sukuan ketiga. Okey, apa formula untuk sukuan ketiga? Sukuan ketiga formula kita alfa sama dengan 180 campur theta. Sukuan ketiga campur theta. Jadi theta kita adalah 180. Theta positif, saya pindah pula theta. Kan? Theta positif maksudnya alfa kita 248 tolak 180. Dapatlah jawapan kita kat sini adalah 68 darjah untuk yang ini. Okey. Untuk yang ini pula 236. 236 darjah. Mana darjah besar sangat. Jadi 236 darjah, kita boleh gunakan, dia duduk dekat sukuan ketiga juga. Formula untuk sukuan ketiga, alfa sama dengan 180 campur theta. Jadi kita akan dapat kat situ, alfa kita sama dengan theta sama dengan 236 tolak 180. Sini kita akan dapat 56 darjah. Okey, sekarang kita dah boleh samakan keadaan dia kat sana. Tengok, cos 248, sukuan ke berapa? Sukuan ketiga. Sukuan ketiga, cos sifat dia adalah negatif. Cos sifat dia negatif. Jadi saya akan buat kat sini sama dengan 3 kurungan negatif cos, siapa kawan dia? 68. Tolak 2 tan 236. 236 sukuan ke berapa? Sukuan ketiga. Apa sifat tan? Positif, tak ada masalah. Kalau positif terus tulis je. Tan 236 sama dengan 56. Nampak? Sekarang kita dah boleh gantikan nilai. 3 darab dengan negatif. Ambil je. 0.37 tolak dengan 2 tan 56, 1.48. Tekan kalkulator, dapat jawapan. Okey, walaupun soalan kata tanpa menggunakan kalkulator, janganlah ni tak pakai. Kan? Pakai yang ni. Jalan kerja tu kena tunjuk. 3 darab negatif 0.37 tolak dengan 2 darab 1.48. Negatif 4.07. Kamu akan dapat jawapan negatif 4.07. Macam tu. Okey. Itu contohlah nombor 5. Sebenarnya nombor 5 ni kita akan bincangkan untuk lagi sekali lah. Kan? Sebab sampai nombor 4 tu pun sebenarnya dah jam dah kepala otak sikit. Kan? Jadi insyaAllah kita akan sambung seterusnya nombor 5. Kita akan sambungkan pada sesi yang akan datang. Sekali lagi kan. Okey.
Jadi insya-Allah topik ni sebenarnya topik dia adalah topik yang memang ganas lah, trigonometry. Kan? Jadi kalau kamu ada buat latihan, kamu tengok ni soalan ni saya ambil pada buku. Jadi sebab tu saya tak gunakan buku teks. Kan? Nanti bila kita buat latihan, baru kita pergi kat buku teks, baru kita tengok macam mana cara nak buat. InsyaAllah boleh jawab soalan buku teks. Kan? Jadi kalau kamu ada soalan, kalau kamu buat homework ke apa, kamu boleh WhatsApp saya terus. Kan? Saya akan tolong kamu insyaAllah. Okay? Jadi untuk malam ni sampai sini saja. InsyaAllah sebab saya memang kena habis betul-betul pukul 10 balik rumah. Kalau tidak nanti saya akan ditahan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan ke? Macam mana? Boleh, tak ada? Okey. Kalau tak ada, kita sampai sini dulu. InsyaAllah kita sambung sesi minggu depan. Kita sambung topik ni juga kan. Kamu tengok soalan. Jadi kalau kamu nak tengok buku teks boleh, kamu rujuk buku teks. Bagi tahu saya. Okey. Jadi wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey. Terima kasih, Cikgu. Sama.